Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu akan mengajar tentang bab 3 algoritma dalam ASK tingkatan 1. Okey. Kita pergi kepada maksud apa itu algoritma. Okey. Algoritma ialah tata cara langkah demi langkah dalam penyelesaian sesuatu masalah. Itu secara amnya. Kalau dalam pengaturcaraan pula, algoritma ni ialah dia menyatakan dengan jelas urutan langkah atau tindakan yang perlu dilaksanakan oleh komputer agar dapat memperoleh output yang diingini. Kan? Dia langkah demi langkah. Contohnya, kalau kamu hendak makan, sebelum kamu makan dia mesti ada langkah-langkah untuk kita makan, kan? Contohnya kita membasuh tangan dahulu. Selepas kita basuh tangan, kita duduk. Lepas tu kita ambil makanan, ambil lauk, lepas tu makan, lepas tu habis. Itu antara contoh yang senang yang kita boleh nampak lah. Daripada situ, itulah algoritma cara kita untuk makan, kan? Okey, ini adalah perkara-perkara penting semasa menulis algoritma. Okey, dalam langkah kita menulis algoritma tu, dia perlulah ditulis dalam bahasa yang difahami oleh manusia. Contohnya kita di Malaysia, mestilah kita tulis dalam bahasa Melayu sebab kita yang faham bahasa tersebut, ataupun kita menggunakan bahasa Inggeris. Bolehkah kita menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil untuk menulis algoritma ini? Boleh je kalau kita nak tulis dalam bahasa Cina dan bahasa Tamil, tapi nanti yang faham hanya orang Cina dengan orang India sajalah, kan? Jadi lebih mudah kita menulis algoritma ni dalam bahasa Melayu di mana semua orang boleh faham, ataupun bahasa Inggeris. Okey, langkah yang kedua ialah setiap langkah yang perlu dilaksanakan mesti dihuraikan dengan jelas. Apabila kita menulis langkah di dalam algoritma ni, dia perlulah dihuraikan dengan jelas supaya kita faham apa yang kita tulis dan orang faham apa yang kita tulis itu. Seterusnya, urutan langkah hendaklah dinyatakan dengan betul. Okey, setiap langkah-langkah dalam algoritma mestilah dinyatakan mengikut susunan yang betul. Kan, sebagai contoh macam yang cikgu bagi contoh tadi pasal kita nak makan, kan. Yang pertama, kita basuh tangan. Bolehkah kalau kita tanpa basuh tangan terus makan, tanpa duduk terus makan? Kan, boleh je. Benda tu memang boleh saja, tapi dia punya langkah itu tidak betul. Kan, setengah tu mungkin cakap tidak tertib lah, kan. Jadi dia mengikut susunan satu persatu daripada awal hinggalah ke akhir. Okey. Dan yang terakhir, algoritma mesti mempunyai kesudahan tertentu dalam sesuatu tempoh masa. Algoritma mesti menghasilkan output yang bermakna setelah satu set langkah telah dilaksanakan dalam satu tempoh tertentu, kan? Okey, dalam algoritma ni dia mesti mempunyai kesudahan. Maksudnya dia bukanlah langkah yang berterusan yang di mana tidak ada perakhirannya. Kan, macam kita makan tadi, kita dah basuh tangan, kita dah duduk, kita dah ambil makanan, makan, lepas tu habis. Adakah kita ulang balik lepas makan tu, kita basuh tangan balik, kita
kita duduk balik, kita makan balik kan, tanpa berhenti. Itu maksudnya memang tidak apa, memang orang kata macam ada bola jin lah kan, makan tanpa henti kan. Dia mesti ada satu proses yang di mana ada satu tempoh masanya, ada kesudahan. Okey, itu adalah algoritma. Okey, saya harapkan murid faham lah apa itu algoritma kan. Mudah saja. Okey, kita pergi kepada perwakilan algoritma. Okey, algoritma ni dia boleh diwakili atau dibentuk dalam pelbagai cara. Kan kita boleh susun tu dalam pelbagai cara lah. Kita nak susun mengikut macam tangga daripada step 1, step 2, step 3, step 4 kan. Tetapi kalau dalam pengaturcaraan dalam sains komputer, algoritma dibentuk di dalam carta alir atau pseudocode. Carta alir ni kalau dalam bahasa Inggerisnya flowchart. Okey, dua ni adalah perkara paling penting dalam pengaturcaraan ataupun dalam sains komputer lah, untuk kita menyelesaikan masalah. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, carta alir. Carta alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Okey, ini adalah contoh bentuk di dalam carta alir. Ini adalah contoh bentuk yang basic lah yang kita boleh jumpa dalam carta alir, dan kita perlu pakai bentuk-bentuk ini untuk mewakilkan langkah-langkahnya. Okey, mungkin ada yang sebelum ni sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk ni, apa dia punya fungsi-fungsi dia. Okey, kalau ada yang tidak ingat, okey, sebentar lagi cikgu akan menerangkan semula tentang fungsi-fungsi bentuk di dalam carta alir ni. Okey. Okey, kita pergi kepada maksud simbol-simbol carta alir. Okey. Bentuk yang bujur ni, macam bulat ni, fungsinya adalah untuk permulaan sesuatu proses atau tamat proses tersebut. Maksudnya setiap langkah dalam carta alir ni kita mulakan dengan bentuk yang ini. Okey. Dalam bentuk petak ni pula ialah proses, yang di mana setiap proses dilakukan semua diwakilkan dalam bentuk petak. Okey, dalam bentuk yang petak yang sengit ni, ini dia mewakili untuk input dan output. Input yang kita nak masukkan semasa kita melakukan proses, dan juga output yang kita nak hasilkan setelah proses dilakukan. Okey, yang bentuk diamond ni, ini adalah pilihan. Maksudnya pilihan urutan algoritma itu nanti dia nak ke mana. Setelah kita membuat pilihan, nanti dia akan pergi ke tempat lain. Okey, kita akan nampak lebih lihat, kita akan lebih nampak lah sebentar lagi tentang carta alir ni. Okey, seterusnya yang simbol anak panah ni adalah aliran. Aliran ni maksudnya dari permulaan tu dia ke mana, dari ke bawah. Jadi itu aliran dia, dari ke tepi ke sini, itu aliran dia. Jadi kita mewakilkan dia dengan memakai simbol anak panah. Okey, jelas ya? Okey, ini adalah contoh carta alir. Ini adalah contoh yang mudah lah, yang simple. Kita boleh nampak ini start tadi, yang di mana bentuk permulaan.
Yang ini di mana bentuk input dia, kita masukkan input di dalam proses di sini, dan ini dia punya proses. Kita setelah kita masukkan input, dia akan proses ke dalam ni, lepas tu dia akan mengeluarkan output. Ini dia punya output, lepas tu dia end, maka proses tu habis. Jadi kita boleh nampak ini dia punya aliran dia. Okey. Okey, ini lagi satu contoh yang cikgu ambil daripada buku teks. Ini pun bentuk catat alir. Walaupun nampak macam rumit, ada ke sini, dia pergi ke bawah pula, dia pergi ke tepi balik. Okey, ini merupakan bentuk catat alir juga. Cikgu akan ajar lah bentuk-bentuk catat alir yang kita boleh jumpa nanti. Okey. Okey, kita pergi yang kedua. Selepas daripada catat alir tadi, macam cikgu dah sebutkan, dalam pengatur caraan untuk membuat algoritma dia ada dua. Apa dia? Catat alir dan pseudocode. Okey. Apa itu pseudocode? Pseudocode ni dia memerihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat ringkas dan padat. Kan? Macam dalam catat alir, kita menggunakan simbol-simbol geometri sebagai wakil untuk kita membuat urutan di dalam algoritma. Tetapi dalam pseudocode pula, kita menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat untuk mewakilkan langkah-langkah algoritma yang kita akan lakukan. Okey, macam yang cikgu cakapkan tadi, bahasa yang dipakaikan untuk membuat pseudocode ialah bahasa yang mudah kita faham lah. Kalau di Malaysia ni lah bahasa dia, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey. Ini adalah contoh pseudocode yang simple. Okey, dia mesti ada mula, dia mesti ada akhir. Okey, ini dia punya proses kat dalam ni, dalam pseudocode ni. Jadi daripada pseudocode ni, bolehkah kita hasilkan satu catat alir? Okey, jawapannya boleh. Kan? Dia hendak lagi senang kalau kita hendak membuat satu proses atau satu penyelesaian masalah. Lebih mudah sekiranya kita memulakan dengan pseudocode dahulu. Kita tulis dahulu apa permasalahan dia, apa dia punya proses dan apa dia punya step dia semua, akhir. Lepas daripada itu barulah kita hasilkan catat alir. Okey. Mari kita buat sama-sama ya. Kalau kita hendak membuat catat alir, apa yang kita perlu ada ialah simbol untuk permulaan. Di mana yang simbol permulaan itu? Ini simbol permulaan. Jadi di dalam ni kita letakkan mula. Ini dia punya mula untuk kita membuat catat alir. Lepas daripada mula, kita cari pula dia punya aliran, iaitu menggunakan anak panah. Dia ke bawah. Lepas daripada itu, ini proses. Ini proses. Untuk proses ni kita buat pilihan. Simbol apa yang hendak digunakan di dalam pilihan? Kita menggunakan simbol diamond tadi.
Okey. Di dalam ni kita tulis saya lapar. Tak ada soal. Okey. Okey, ini pilihan. Kan? Macam cikgu cakapkan tadi, ini adalah simbol pilihan. Okey, kita pergi pula kepada simbol proses. Di mana untuk proses kita menggunakan simbol petak. Kan? Petak ni. Okey. Saya makan. Okey, lepas daripada itu kita buat lagi satu simbol untuk simbol tamatnya proses ni. Okey. Tamat. Okey, macam mana kita nak susun? Kan kita boleh nampak ni mula jika saya lapar maka saya makan. Okey. Daripada sini kita ambil. Okey. Ini dia punya aliran dia pergi ke sini. Okey. Kita tambah lagi aliran dia pergi ke sini. Okey. Pastikan dia punya hujung ni hanya kena di sini dan jangan lebih lah daripada bentuk-bentuk geometri tu. Dan akhir sekali kita tamat. Okey. Kenapa dia jadi macam ni? Okey, ini adalah yang di mana cetak alir dia mempunyai pilihan. Bila dia mempunyai pilihan, di sini kita meletakkan satu lagi statement. Kita letakkan satu lagi statement. Maka jadilah satu cetak alir yang simple. Okey, yang mana mula jika saya lapar, dia akan pergi ke proses dia akan makan. Saya akan makan. Lepas tu habis tamat proses. Tapi jika ditanya semula jika saya lapar, tidak. Dia terus ke proses tamat. Okey. Itu adalah contoh cetak alir yang kita boleh buat daripada pseudocode. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey. Pseudocode dan cetak alir yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Macam yang cikgu cakapkan tadi, cetak alir ni mempunyai beberapa jenis yang kita boleh pakai. Okey. Struktur kawalan pilihan atau selection control structure ialah satu langkah yang memecahkan aliran algoritma tu kepada dua atau lebih. Maksudnya di sini bentuk cetak alir itu boleh dibentukkan lebih daripada satu cabang. Okey. Setiap cabang mengandungi set langkah yang berlainan untuk dilaksanakan. Okey. Langkah-langkah yang dilaksanakan bergantung kepada syarat-syarat tertentu. Okey, kita menetapkan syarat. Macam kita meletakkan pilihan tu tadi, dia ada ya dengan tidak. Itu antara syarat-syarat dia. Jika ya, dia pergi ke mana, jika tidak, dia pergi ke mana. Okey, dalam struktur kawalan pilihan ni terdapat 3 jenis struktur, iaitu pilihan tunggal, single selection,
dui pilihan double selection dan juga pelbagai pilihan multi selection. Okay, kita akan tengok satu persatu apa itu pilihan tunggal, dewi pilihan dengan pelbagai pilihan. Okay, struktur kawalan pilihan tunggal. Okay, single selection. Struktur kawalan pilihan tunggal hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan yang tertentu. Okay, dia mempunyai satu sahaja set tindakan di dalam kawalan pilihan tunggal. Okay, ini bermakna jika syarat yang diuji itu adalah benar, maka set tindakan tersebut akan dilaksanakanlah. Jika tidak, dia akan terus pergi kepada tamat proses. Okay. Okay, di sini cikgu bagi contoh kawalan pilihan tunggal. Okay, ini dia punya pseudocode. Dia dimulakan dengan mula itu buka switch penggerak. Jika ada orang di pintu hadapan, loceng penggerak berbunyi. Jika tak ada, tamat. Okey. Okey, mari kita buat macam mana kita menghasilkan catak alir, iaitu catak alir untuk pilihan tunggal. Okey. Macam yang cikgu cakapkan tadi, kita cari simbol-simbol dia. Okey, ini simbol untuk mula. Okey, ini dia punya proses. Okey. Kan ayat dalam ni tak semestinya kita boleh ikut daripada sini. Kita boleh pendekkan lagi ayat dia mengikut kesesuaian. Kalau kita buka Swiss Loceng. Okey. Selepas daripada itu, kita cari dia punya aliran dia. Okey. Selepas daripada itu kita buat pilihan. Di mana okey, tu dapat orang di atas itu. Okey. Ini dia punya apa dia kata tadi? Pilihan. Okey, lepas tu kita masukkan dia punya proses. Dan kita membuat lagi satu untuk kita tamatkan proses.
Okay, susunan dia mengikut pada kesesuaian lah. Kalau macam memanjang sangat, kita boleh letak ke tepi. Kita boleh tarik lah dia punya aliran dia ikut pada kesesuaian. Okay, kita buat dia punya pilihan dia. Okay, setelah kita buka switch tu, kita akan letaknya pilihannya di sini. Lepas daripada itu, kita tarikkan dia punya proses. Kita buat aliran. Okay. Okay, daripada aliran tu juga boleh sentuh untuk aliran di sini, yang di mana apabila dia pergi sini, dia terus turun ke tamat lah. Okay, daripada situ kita buatkan dia punya syarat. Ya. Dengan tidak. Okay, ini adalah catar alif pilihan tunggal. Okay. Yang di mana dia mempunyai satu pilihan saja. Okay, dimulakan daripada mula. Kita buka switch switching. Lepas tu dia pergi ke pilihan tunggal ni. Jika ya, dia akan bunyikan loceng. Dan sekiranya tidak, dia terus tamatkan proses itu tadi. Okay. Ini adalah contoh catal alir pilihan tunggal. Okay, kita pergi seterusnya, iaitu dewi pilihan atau double selection. Okay, dewi pilihan ni bermaksud memilih antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. Maksudnya di sini dia mempunyai, dia pecah kepada dua cabang. Dia terdapat dua tindakan. Okay. Tindakan atau set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada sama ada satu syarat itu dipenuhi atau tidak. Okay, sekiranya syarat itu dipenuhi, okay, macam ni. Jika memenuhi syarat, maka dia melaksanakan tindakan A. Sekiranya tidak, dia akan melaksanakan tindakan B. Okay. Kita akan pergi contoh struktur kawalan dewi pilihan. Okay, ini dia punya pseudocode. Okay, kita bagi yang simple juga. Cikgu bagi yang simple, iaitu mula. Okay, jika mangkuk kucing kosong. Okay, ini yang masukkan tadi tu. Okay. Jika dia memenuhi syarat, jika mangkuk itu kosong, dia tuangkan makanan. Jika tidak, jangan tuangkan makanan. Ini apabila dia memenuhi syarat yang ini, dia akan tuangkanlah makanan tersebut. Sekiranya tidak, maka dia akan tamatlah proses tersebut. Okay, ini dia punya pseudocode. Okay, bagaimana pula dia punya bentuk catat alir dia? Okay, mari kita buat dia punya catat alir.
Okey, ini untuk mula. Kita letakkan dulu perkara yang perlu kita buat di dalam cetak alih. Okey, ini dia punya pilihan. Kita buatkan satu proses. Okey, dan kita buat untuk proses tamat. Okey, macam biasa kita letakkan mula di dalam ni. Kita letakkan dia punya pilihan. Kok kucing kosong, tak ada soal. Okey, ini dia punya persoalan. Mangkuk kucing tu kosong atau tidak? Okey, selepas daripada itu, kita letakkan di sini. Tuangkan makanan. Jangan tuangkan makanan. Okey, ini dia punya proses dia. Okey, daripada situ kita buat dia punya aliran. Ini dia pergi ke sini. Okey. Lepas daripada itu, kita buat satu aliran daripada sini. Tamat. Okey. Okey, daripada sini kita letakkan kita punya syarat itu tadi. Ya atau tidak. Okey. Dia ini adalah struktur kawalan dari pilihan cetak alir dia, di mana dia ada mula,
Dia ada satu pilihan, tetapi dia mempunyai dua proses. Di mana kalau kita tengok kepada struktur kawalan tunggal itu tadi, dia mempunyai satu, maksudnya sekiranya ya, dia akan melaksanakannya. Jika tidak, dia terus tamatkan. Berbeza pula di sini, jika mangkuk itu kosong, jika satu pilihan ini, syarat ni memenuhi, dia akan melaksanakan satu proses, iaitu tuang makanan. So daripada tuang makanan ni, dia akan tamat lah kan. Dia tidak macam tadi yang di mana sekiranya tidak, dia terus tamat. Kalau di Dewi pilihan, sekiranya tidak, dia akan pergi ke satu lagi proses, iaitu jangan tuang makanan kan. Di sini menunjukkan mangkuk kucing tersebut mempunyai makanan lagi sekiranya tidak. Okey. Ini adalah contoh struktur kawalan Dewi pilihan. Okey, kita pergi pula kepada yang terakhir, yang ketiga, struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, struktur kawalan pelbagai pilihan dia mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Tadi kita nampak dua, tapi ini dia lebih daripada dua. Iaitu satu tindakan itu bergantung kepada syarat yang didapati itu benar kan. Dia akan pergi syarat satu persatu. Jika memenuhi syarat satu, dia akan melaksanakan tindakan A kan, daripada mula tu. Jika memenuhi syarat 2, dia akan melaksanakan tindakan B kan. Jika dia memenuhi syarat yang ketiga, dia akan melaksanakan tindakan C. Sekiranya tidak, dia akan melaksanakan tindakan D. Okey, kita pergi tengok contoh struktur kawalan pelbagai pilihan, iaitu ini dia punya sudokod. Okey, ini mula, yang di mana kali ini kita perlu meletakkan simbol input untuk kita memasukkan input lah ke dalam tu, supaya boleh cetak alih ni diproseskan. Okey. Kita boleh nampak sini, jika markah kurang daripada 40, maka dia akan cetak alert F. Maksudnya fail lah. Jika markah itu bawah daripada 40, dia akan pergi satu persatu setiap proses ni. Okey, jika kita masukkan input tu seterusnya, kita masukkan input tu 41. Okey, dia pergi ke proses ni. Okey, tak ada, sebab 41 dah lebih daripada 40. Dia pergi ke proses yang seterusnya. Jika tidak, markah lebih besar atau sama dengan 40 dan markah kurang daripada 50, maka dia akan cetak E. Okey, ini antara dia punya pseudocode. Okey, cikgu akan terangkannya di dalam bentuk catak alir. Okey, cikgu harap semua boleh nampak. Okey, ini yang cikgu yang sudah buat, yang sudah siapnya, yang tadi tu. Okey, kita boleh nampak ini dia punya mula, ini dia punya simbol untuk kita masukkan input. Okey, ini dia punya pilihan. Nampak ada banyak pilihan. Ini dia punya output dia kan. Ini adalah bentuk simbol yang di mana kita boleh membentuk input dan juga output. Okey, macam yang cikgu cakapkan tadi, jika markah kita kurang daripada 40, maka dia akan menjalankan proses ini. Dia akan cetak F. Seterusnya dia terus pergi tamat. Okey, dia terus pergi tamat. Sekiranya kita meletakkan markah itu dalam 45, so dia melalui proses ini dahulu, tetapi dia tidak cetak disebabkan markahnya lebih daripada 40. Jadi dia pergi ke proses yang kedua pula,
Okey, jika markah itu lebih daripada 40 atau sama dengan 40 dan kurang daripada 50, kita letak tadi 45 di mana di tengah-tengah, maka dia akan cetak lah. Maksudnya syarat ni telah dipenuhi. Jadi dia cetak I, dia akan keluar tamat. Okey. Sama juga dengan untuk syarat yang ketiga, keempat, kelima dan juga keenam. Okey, di mana apabila kita masukkan input di sini, syarat ini tidak penuhi, dia akan pergi ke syarat sini. Jika tidak penuhi juga, dia akan pergi ke syarat sini. Masih lagi tidak dipenuhi, dia akan pergi. Masih lagi tidak penuhi, dia pergi ke bawah. Contohlah kita letak markah tu lebih daripada 100 kan, kita punya markah sepatutnya 100. Ni mungkin ada silap kat sini ni. Okay, tak apa. Contoh kita letak 101, maka tak ada dalam permarkahan, jadi dia akan keluar cetak error. Lepas tu dia akan tamat. Okay, ini adalah proses untuk kita key in markah. Ini adalah bentuk catat alir dia. Okay, cikgu harap semua boleh nampak dengan jelas, dah faham tentang apa itu algoritma, dan kegunaan dalam algoritma ni kita nak membuatnya memerlukan pseudocode dan catat alir kan. Ingat lagi tak berapa catat alir yang kita ada? Okay, kita ada 3 bentuk catat alir, iaitu pilihan tunggal, dewi pilihan dan juga multi pilihan lah. Kira pilihan yang banyak. Okay, itu saja untuk kelas hari ini. Okay, sekiranya tidak faham, bolehlah bertanya kepada cikgu. Cikgu akan terangkan semula balik kepada kamu. Okay, sekian saja. Assalamualaikum.